yang saya nak highlight hari ini adalah berkenaan dengan switch, switch lampu, switches yang digunakan kita untuk biasanya menghidupkan lampu ataupun kipas di rumah. So seperti biasa, mungkin di rumah yang kita tengok di dinding seperti ini, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, dan ada yang hanya 1 tombol sahaja. So hari ini saya akan saya akan ceritakan jenis-jenis switch ini, nama dia, dan spesifikasi setiap satu switch. So apa yang selepas saya terangkan ini, saya harap Anda di rumah boleh tahu apa jenis switch yang Anda gunakan di rumah. So saya akan mulakan dengan switch yang pertama nanti. The first switch is satu tombol ini, one way switch, switch 1 hala. Another one is switch 2 hala. Dan yang ketiga, 2 hala is two way switch. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah an intermediate switch perantaraan. So banyak switch yang kita gunakan di rumah, di kedai, di restoran, di dewan, di mana-mana sahaja. Sebenarnya switch itu ada 3 jenis sahaja. 3 jenis, 3 aspek, yaitu one way switch, switch 1 hala, two way switch 2 hala, dan yang terakhir adalah intermediate switch perantaraan. Kemungkinan desain dia berbeza, tombol dia berbeza, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang nampak menarik, ada yang murah, ada yang mahal. Tetapi basically ada 3 jenis saja. So saya akan tunjukkan gunakan set demonstrasi itu nanti untuk memberitahu Anda nama switch itu dan spesifikasi dia, termasuk binaan dalamnya. So kita ke demonstration unit. So set demonstration ini dibina oleh pelajar untuk kita buat penerangan berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian elektrik. So yang di sebelah sini soket. So saya tak fokus pada soket kali ini, saya fokus kepada switch lampu. So di sini ada satu switch lampu yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5. So ada 5 switch. Dan seterusnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lampu. So saya akan on-kan switch yang pertama ini, dan kita tengok apa yang berlaku. Right. So saya akan on-kan switch yang pertama ini. On. So lampu L2, L3. Lampu L2, L3 menyala. So untuk saya on-kan lampu ini, saya akan tekan switch ini. Untuk saya off-kan lampu itu, saya tekan switch yang sama.
Oke, switch yang sama. Saya on di sini, off di sini. Oke, saya on, off di sini. So, switch ini mengawal lampu L2, L3. So, kalau di rumah kita switch ini banyak digunakan di mana? Anda tengok di rumah Anda. So, katakan Anda pergi ke tandas, Anda tekan satu switch, lampu di tandas hidup. Anda keluar dari tandas, tekan switch lagi sekali, lampu di tandas padam. So, ia adalah switch yang sama seperti ini. So, nama switch ini adalah one way switch. Switch satu hala. Oke. One way switch. Kita maksud dia one way adalah kita on di tempat yang sama, off di tempat yang sama. So itu maksudnya one way switch. Oke. So dia nanti kita akan tengok two way switch ya. Kita akan tengok two way switch. So lepas ini kita tengok two way switch. So ini one way switch. Alright. So, apa yang ada di dalam one way switch itu? Oke, so saya ada set demo ini. So this is one way switch. Ini adalah one way switch. So kita boleh tengok apa yang ada di dalam switch ini. Saya sudah buat. Anda boleh buka. Saya boleh buka. Kita tengok terminal dia. Ini adalah one way switch. Dia ada dua terminal. 1, 2. Yang ini kosong. Dia ada lubang tapi kosong. Masuk, keluar. Ada label one way di sini. One way. Two way dia tak ada. Oke. Ada kalanya dia nampak begini sahaja. Model lain, syarikat lain keluarkan, tengok dia ada hanya dua. Oke. Dua terminal. Dua sahaja. Ada dua skru sana. Oke. 1, 2. Masuk, keluar. So itu adalah one way switch. Oke. Oke, so binaan dalaman terminal dia itu yang penting. Dia ada masuk 1, 2 sahaja terminal. Oke. Di luar ini kemungkinan dia akan ada yang 1 tombol, 2 tombol, 3 tombol. Oke, so itu it's like kalau kita sebut 2 dalam 1, 3 dalam 1, macam itulah. Tujuan dia adalah untuk jimat ruang. Oke, kalau ada 3 switch ini, dia adalah untuk menjimatkan ruang. Oke, nanti saya akan bagi tahu nama dia yang sebenar. Oke, so one way switch, 2 terminal. Ini yang ada dalam dia. Oke. So seterusnya kita tengok switch yang kedua. Tadi saya kata ada 3 jenis switch. Sekarang kita tengok yang kedua. Oke. So switch yang kedua, mungkin ada antara Anda di rumah sama ada di rumah di kampung tidak ada switch ini. Tak ada. Bukan maksudnya dia tak wujud. Hanya dia mungkin tak dipasang sebab tidak diperlukan di rumah Anda. Oke, tapi kemungkinan Anda pernah jumpa. Oke, kita tengok. Saya on-kan switch ini. Oke, bila saya on-kan L4, L1 hidup. Oke, L1, L4. L1 dan L4 dia kontrol 2 lampu, sama seperti yang switch yang pertama tadi. S1 dia kontrol L2, L3. So S2 kontrol L1, L4. Oke.
So saya juga boleh off di sini. Saya boleh on di sini. Saya boleh off di sini. Hampir sama seperti sini yang S1 tadi. Tetapi beza dia S2 ini saya boleh pergi on lampu. Ini beza ada, tengok. Saya tekan switch di sini untuk hidupkan. Oke. Dan saya boleh lampu hidup, saya boleh off-kan di sini. Saya boleh on-kan di sini. Saya boleh off di sini. So, ada dua tempat. Ada dua switch yang boleh ditekan. Oke, ada dua switch yang boleh ditekan di tempat yang mungkin ada jarak tertentu. Oke, untuk mengawal lampu. Switch ini kalau Anda di rumah biasa, kemungkinan Anda jumpa di ruang tangga. Kalau kita pakai rumah kita double story, Anda naik tangga, di bawah ada satu switch, Anda tekan. Anda naik ke atas, sampai atas, Anda boleh off, padamkan lampu. Nak turun ke bawah, Anda boleh on di atas, sampai bawah, Anda boleh. Oke, Anda on di atas, sampai bawah, Anda boleh off di bawah. So, switch itu, switch yang ini, S2, S4 ini, yang sekarang mungkin ada di rumah Anda, itu adalah two-way switch. Switch dua hala. Dua hala means dia ada dua tempat, two-way. Yang one-way switch tadi, satu tempat, you on, off tempat yang sama. Whereby, manakala switch dua hala, you boleh on di satu tempat, you boleh off di satu tempat. You juga boleh on dari satu tempat lagi dan boleh off di satu tempat lagi. So ada dua tempat. So switch dua hala ini, berbeza seperti switch satu hala. Switch dua hala mesti berteman. Dia tak boleh beroperasi sendiri. Dia mesti pair. Ada dua unit, kiri kanan. Selain di tangga, mungkin kita akan jumpa switch ini digunakan di mana? Di koridor yang panjang. Di koridor yang panjang. Kalau kita tengok di bangunan yang besar, kalau ada koridor panjang, biasanya ada dipasang switch two-way. Kita di ujung sini nak pergi ke ujung sana, kita on lampu di sini sampai ujung sana, kita boleh off. So switch yang digunakan itu adalah two-way switch. Jom kita tengok binaan dalamannya. Macam mana dalamnya? Oke, so ini adalah two-way switch. Kalau kita tengok dari luar sama saja. Oke, rupa dia. One-way switch, di sini two-way switch. Yang membezakan antara one-way switch dengan two-way switch adalah ini one-way switch, ini two-way. Yang one-way switch, dia ada dua terminal. Ini kosong. Tapi two-way switch dia ada tiga terminal. Boleh nampak. 1, 2, 3. Pada bahagian two-way dia ada 3. Itu perbezaan antara binaan one-way dengan two-way. Kita tengok dari dalam, baru kita tahu ini two-way, ini one-way. Dari luar kita tak dapat. Tak dapat nak bezakan, kecuali kita buka dan tengok di sebelah dalam. Two-way switch. So two-way ada 3 terminal, common, one-way, two-way. So itu beza dia. So one-way, two-way. So saya harap dah tahu bezakan antara two-way dengan one-way.
Tengok di rumah Anda, saya rasa di rumah Anda pun ada switch yang sama digunakan. Kemungkinan hanya binaan luaran dia berbeza. Ada yang besar, kecil, mahal, murah. Oke. So, two-way switch perlu 2 unit untuk beroperasi. Kiri kanan, one way 1 sahaja. Oke. Next kita pergi switch yang terakhir, yaitu intermediate switch. Kita pergi tengok demo. Alright. Oke, so kita tengok switch yang terakhir, yaitu intermediate switch. Switch perantaraan. Kenapa dipanggil intermediate? Kenapa dipanggil perantaraan dalam bahasa Malaysia? So, dia dipanggil sebagai perantaraan sebab dia diletakkan di antara 2 unit switch 2 hala. Okay? Dia diletakkan di antara 2 unit two-way switch. Switch ini tadi adalah two-way switch. Switch 2 hala. Switch 4 ini pula adalah switch 2 hala. So, saya tambah satu lagi switch di sini, di tengah-tengah, di antara. Okay? Two-way, intermediate, di tengah-tengah. So, fungsi dia apa? Sama juga seperti two-way switch. Apabila ditekan, kita boleh padamkan lampu ini. Okay? So, dia beroperasi bersama-sama dengan two-way switch. Kita letak satu switch di antara two-way tadi yang kemungkinan dia jarak dia jauh, kita letak di tengah-tengah. Oke, letak di tengah-tengah. Kita gunakan itu. Contohnya tadi koridor panjang, saya nak pergi ke sana, on. Oke, sampai tengah, saya nak beredar, saya tekan off. Oke, lepas itu somehow kawan kita dekat hujung sana nak datang ke sini. So, dia boleh gunakan switch satu lagi di ujung itu untuk on. So, itu guna dia. Ada switch di antara itu. Biasanya digunakan di mungkin koridor yang panjang. 10-20 meter kan, 30 meter jarak dia. So, dipasanglah switch perantaraan di antara. Switch perantaraan ini boleh lebih daripada satu. Oke, tetapi dia mesti berada di antara switch 2 hala. It must be in between 2 unit of these two-way switches. Okay, so itu switch perantaraan di antara. So, di rumah kita mungkin tidak ada digunakan, tetapi digunakan di industri, digunakan di lot-lot kedai, di dewan yang besar. Okay. Kita akan jumpa, kita akan guna switch perantaraan. Okay, switch perantaraan. So, itu fungsi dia. Okay, di rumah kita tak ada, tapi saya rasa mungkin you pernah jumpa, tapi tak tahu nama dia switch itu. Yang kita tahu, switch ini boleh kontrol lampu ini, switch sana pun boleh kontrol lampu ini, switch sana pun boleh kontrol ini. Maksudnya kemungkinan switch itu adalah switch perantaraan, switch 2 hala. Oke, so ingat, switch perantaraan di antara two-way switch. Oke, di antara two-way switch. Letak switch perantaraan. Berapa banyak? It can be more than one. Boleh lebih daripada satu. Oke, tengok jarak lah. Berapa jarak? Ikut keperluan. Oke, so itu switch perantaraan. Kita tengok binaan dalaman dia. Oke, so ini intermediate switch ataupun switch perantaraan. Kita revise balik. One way switch, 2 terminal, 1, 2. Two way switch, 3 terminal, 1, 2, 3. Ada 3. Oke. Manakala sekarang kita fokus pada intermediate. Intermediate pula ada 4 terminal, 1, 2, 3, 4. Oke, intermediate ada 4 terminal.
Itu beza dia. Ada 4 terminal untuk intermediate. So intermediate switch ini kalau kita buat penyambungan kabel, kita mesti buat penyambungan dia dengan betul, sebab dia melibatkan penyambungan antara two-way switch 2 unit dengan intermediate ini. So akan menggunakan banyak kabel ya. So itu kaitan dengan cara sambung, itu kita akan bincang. Saya akan kupas pada topik yang lain. So, saya harap one way, two way, intermediate ini Anda dah kenal switch ini, dah tahu nama. Oke. So tips yang seterusnya, kita akan tengok apa sebenarnya, macam mana nak panggil switch, bagi nama dia. Right, so switch ini saya ada 1, 2, 3. Ada 3 plate. Switch plate 1, 2, 3. So sekiranya ini adalah ada 2 terminal. 2 terminal. Ini adalah one way switch. Kalau dia hanya 1 plate, 1 tombol, 1 plate ini hanya ada 1 tombol, nama dia adalah one way switch, one gang. Switch 1 arah, 1 gang. Itu adalah nama dia, kad pengenalan dia. One way switch, one gang. Gang itu merujuk kepada berapa banyak tombol ini. Kita tengok ini. Ini adalah 2 gang. 1, 2. Ada 2 tombol. 2 gang. Ini adalah 3 gang. 1, 2, 3. Ada 3 gang. So ini nama switch ini. Kalau kita lihat dari depan. Switch 3 gang. Switch 3 gang. 3 gang. 2 gang. 1 gang. Right? So kalau dia switch ini adalah one way switch, we call it one way switch, one gang. Kalau switch ini nama dia, kalau switch ini adalah switch two way switch, switch 2 hala, 1 tombol saja kita panggil dia two way switch, one gang. Ini kalau dia two way switch, kita panggil dia two way switch, 2 gang. Ini 3 way, bukan 3 way. Saya pun boleh tersasul. Ini adalah kalau dia ketiga-tiga switch ini adalah 2 way switch, kita panggil dia 2 way switch 3 gang. 2 way switch 3 gang. So ini nama dia. Kalau ada 5 macam mana? Kalau 5, 5 gang lah. So lepas itu dia mesti didahului dengan jenis switch lah. 2 way switch ataupun one way switch. Intermediate jarang kita jumpa dia 2 gang. Biasanya 1 gang saja. Mungkin ada tapi susah cari. Susah nak cari intermediate yang lebih daripada 1 gang. So itu nama kedai dia. So kalau nama kedai, nama panggilan. So kalau kamu ataupun kita ni ada switch ini, kita buka, kita tengok. Kalau tak pandai elektrik pun buka skru tu, tengok ada 2. Ini ada 1. Pergi di kedai, bagi tahu toke, saya nak beli switch one way one gang. Itu nama dia. One way, one gang. Kalau di belakang dia ni ada 3 terminal, dia adalah 2 way switch. Bagi tahu nak beli macam ni, saya nak beli switch 2 way, one gang. So itu nama panggilan untuk switch ini. Bila kita nak pergi beli, kita tahulah nama dia. So harap video ini dapat membantu anda mengenali switch yang
kita guna di rumah. Oke. So, apabila kita beli switch nak pakai, ini saya nak masuk topik keselamatan. Switch pastikan dia ada silim label original ya. Apa jenis pun, apa brand dia, contohnya ini PLK, UMS, brand yang ada di pasaran. Untuk keselamatan pastikan ada silim label, sebab dia peralatan ini telah diuji dan memenuhi standar selamat digunakan di rumah. Oke, so 3 jenis switch. Oke, so hari ini sepatutnya Anda dah tahu, mungkin tak semua, at least dah tahu nama-nama switch. Apabila you pergi tekan switch dekat dinding nanti, bila you tekan, you tahu, oh itu adalah one way, itu adalah two way, itu adalah intermediate. Oke, antaraan. Dan bila kamu buka, bila kita buka, tengok di belakang, jaga keselamatan, take care, jaga keselamatan. Bila buka, tengok berapa terminal dia ada. Kalau 2 saja, one way switch. Kalau 3, two way, dan kalau 4, intermediate. Oke. Kalau 1 tombol, 1 gang, 2, 3 gang, 4, 5, 4 gang, 5 gang. Oke. So, apa-apa saja yang Anda buat selepas penerangan saya ini, kalau Anda nak buat di rumah, nak buka switch ke apa, saya nasihatkan utamakan keselamatan. Oke. Utamakan keselamatan Anda. Buat dengan hati-hati, pastikan Anda jaga keselamatan. Itu saja untuk topik untuk hari ini. Terima kasih.